kita sifatkan mereka ini lemah, tak boleh juga. Kita mengherdik, kita mengeluarkan kata-kata hina, kata-kata kejian dan sebagainya. Anak yatim pun sama, kerana mereka semua ini dikategorikan sebagai orang yang lemah, orang miskin, orang lemah, anak yatim, orang yang pengemis, itu termasuk orang miskin jugalah. Jadi mereka ini termasuk dalam kalangan, kalau dalam kategori-kategori yang dibahagikan dalam agama kita, agama Islam, mereka ini dikira orang yang lemah. Lemah ini sama ada lemah dari sudut fizikal, macam orang yang kita kata OKU, mereka ni lemah dari sudut fizikal. Ada juga di antara mereka ni yang lemah dari sudut mental, lemah dari sudut dalaman mereka. Macam orang miskin, tubuh badan mereka okey, sempurna macam kita juga, tapi dari sudut dalaman mereka, mereka ini dikira sebagai orang yang lemah. Jadi mereka mudah tersinggung, mereka mudah terasa, mereka mudah maksudnya benda-benda semenikianlah. Anak yatim pun sedemikian, kerana mereka tidak mendapat kasih sayang daripada orang tua mereka dan sebagainya. Jadi apa panduan Islam yang ajar kepada kita berkenaan dengan golongan-golongan tersebut? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar, iaitu dalam surah Ad-Duha yang selalu kita baca. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenangnya. Jangan kita berkasar terhadap mereka. Dan Rasulullah SAW pun sebut, apabila bincang berkaitan dengan anak yatim ini, baginda kata kahataini, sebagaimana dua jari dekatnya dia dengan orang yang yatim ini. Dan baginda SAW sendiri pun dilahirkan dalam keadaan sedemikian. Maksudnya mereka ini tidak boleh kita berkasar, kita melukakan hati mereka dengan kita buatlah apa-apa sahaja yang menyebabkan mereka ni terluka. Kerana Islam sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran Al-Karim, fa ammal yatima fala taqhar, jangan kita berkeras, kita buat perkara yang boleh menyebabkan mereka ini terasa mereka ini menanggung duka cita, kesukaran, kepayahan dan sebagainya. Begitu juga wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu mengherdiknya. Kalau ada orang datang minta, contoh kita datang minta sedekah, pada hari ini pun banyak, lagi-lagilah musim PKP baru-baru ni dah macam-macam yang kita lihat. Yang betul-betul dalam kesempitan pun ada, yang kadang-kadang mengambil kesempatan pun ada. Walaupun begitu, kita nak beri, kita berikan. Kalau kita tak beri, maka jangan pula kita mengherdik, kita menghina, jangan pula kita menuduh mereka dan sebagainya dengan tuduhan-tuduhan tertentu. Tapi kalau kita hanya nak memperingatkan sesama kita, tak ada masalah. Contoh ada orang dah terkena, kita pula dah bagi tahu kawan kita jangan, kerana orang ini kita dah tahu gitu. Sekadar itu okey, tapi jangan kita sengaja nak menghina orang tersebut, sengaja kita nak mencaci mereka dan sebagainya. Tidak. Kalau untuk peringatan kepada orang lain, tak ada masalah kita cerita, orang ini begini-begini, jangan. Memang dia ni kalau minta begitu-begitu dan sebagainya, sekadar peringatan, sekadar untuk kita memberi panggil perhatian kepada saudara kita dan sebagainya. Tapi secara keseluruhannya, kita tidak boleh mengherdik mereka. Dalam surah yang lain sekalipun, orang fala la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azab, dalam ayat yang lain pun disebut jangan kita membatalkan sedekah kita, patut dapat pahala, tapi bil manni wal azab, dengan kita ungkit-ungkit, kita menyakiti. Dahlah beri, tapi kita beri itu kita sertai dengan caci-cacian, maki-makian, penghinaan, maka tak boleh apa-apa, bahkan kita mendapat dosa. Jadi rugilah sedekah kita dah bahagi, duit kita dah keluarkan, tapi oleh kerana disertai dengan cacian, makian, hinaan, maka tak dapat apa-apa, rugi kita. Lebih baik kalau tak nak bagi, kita tak beri, daripada kita beri, kita sertai dengan cacian, hinaan, makian dan sebagainya. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan petang hari, sedang mereka menghendaki keredaannya. Kamu tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jangan mengusir mereka. Orang-orang, kalau kita lihat, kalau contohlah kita kata dulu pada zaman Rasulullah SAW, kalau di Masjid Nawawi itu ada golongan yang dinamakan sebagai golongan ahli sufah. Mereka ni yang duduk situ beribadat siang dan malam. Mereka tunggu makan apa? Ada orang beri, ada orang datang bawa makanan, bawa itu ini dan sebagainya. Jadi ada juga sebahagian daripada mereka ini yang berkeadaan sedemikian. Dia mengharapkan bantuan, pertolongan daripada orang lain. Maksudnya dia ni beribadat, duduk, kita kata menghampirkan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin mereka ni tak ada jalan, mereka ni memilih jalan tersebut. Tapi kalau dia ni ada jalan, dia boleh bekerja, dia boleh itu, maka dia kena bekerja dan sebagainya. Tapi ada di antara mereka yang berada pada situasi sedemikian, maka disebutkan di sini janganlah kita menghalau mereka dan sebagainya. Kerana kita jangan termasuk dalam kalangan orang-orang yang menzalimi mereka. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang seterusnya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man awfalna qalbahu 'an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap keredaannya, dan janganlah kamu kedua matamu berpaling dari mereka kerana mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini, dan janganlah kamu mengikut orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menurut hawa nafsu, dan adalah keadaannya itu melewati batasan. Jadi ini juga ayat yang hampir sama daripada ayat yang sebelumnya, yang menunjukkan kepada kita larangan untuk kita mengherdik, larangan untuk kita supaya kita mengeluarkan kata-kata yang tak baik daripada lidah-lidah kita, iaitu dengan kita mengawalnya, kita menjaganya. Dan memang banyak pada hari ini pun kalau kita lihat, nak menyebabkan kita ni mengeluarkan kata-kata tu mudah sangat. Sekarang ni, kalau sebelum ni belum berlaku, sekarang ni dah kita nampak di negara kita pun dah ada. Contoh apa? Contoh di traffic light, di lampu isyarat. Kalau sebelum ni jarang, sekarang ni dah ada. Kalau di Bangi, di mana contoh, ada orang yang kita kata apa, pegang tongkat, pegang pakai baju yang kita nampak tu, minta sedekah, contoh kita tu. Banyak. Kalau kita pergi negara-negara luar, biasalah. Contoh kalau pergi ke Mesir, pergi ke mana, kadang-kadang tangan dia balut, kaki nampak balut, nampak duduk, kita pun tengok mereka ni, kesian. Kalau kita kadang-kadang terkeluarlah di mulut kita dah, memang kita dah kenal, kadang-kadang kita dah lalu, memang orang sama je contoh. Tapi jangan berlebih-lebihan lah. Kalau kita tak nak bagi, kita dah kenal mereka ni, oh dia ni memang dia ni cara dia cari duit dengan cara sedemikian contoh. Maka itu kalau kita tak nak bagi, biarkanlah. Jangan kita mengherdikkan kita itu ini dan sebagainya. Jadi kalau kita nak supaya benda tu dapat diatasi, kita serahkan kepada pihak berkuasa ataupun sebagainya. Jadi dah banyaklah tempat-tempat kita tengok di, terutama di lampu-lampu isyarat, yang mereka duduk situ, bawa tongkat, pegang tongkat, contoh kita tak balut itu, balut ini dan sebagainya. Jadi ini juga berlaku, dan kadang-kadang mengundang untuk kita mengeluarkan kata-kata sedemikian. Jadi kita tahan, kita jaga. Kalau kita nak beri, kalau kita tak nak beri, kita berkatalah dengan kata-kata yang elok, tidak mengherdik, tidak memberi, kita kata menyebabkan mereka begitu ini dan sebagainya. Tapi kalau kita beri nasihat, tak ada masalah, supaya mereka ni lebih berhati-hatilah dalam apa yang mereka lakukan. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin.
Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka orang-orang kafir itu. Dan janganlah kamu pula bersedih terhadap mereka yang berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Jadi ini juga kalau kita lihat buat perbandingan lah, memang kita akan nampak sedih. Kalau kita buat perbandingan orang beriman dengan orang bukan beriman, kita akan nampak kenapa Allah Ta'ala ni beri nikmat yang lebih kepada orang tidak beriman. Orang tidak beriman kaya raya, kita tengok tak, mereka memiliki harta, mereka memiliki kenikmatan yang pelbagai. Sedangkan kita orang beriman ini begitu begini dan sebagainya. Jadi kalau kita berada pada perbandingan sedemikian, maka dia boleh menyebabkan kita akan kata apa? Kita akan mencecah lah, kita akan menghina. Kita kata, oh kenapa ni begini, macam-macam lah, rasa keadilan kita dan sebagainya. Tapi ingatlah, Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita sejauh mana kita dengan nikmat yang telah diberikan. Kerana lagi banyak nikmat yang dikurniakan, lagi banyak soalan, lagi lama, lagi sukar kita untuk kita nak menjawab setiap persoalan yang ditanyakan. Jadi kita kena lihat pada posisi sedemikian. Kalau nak lihat lebih-lebih selalu, memang kita nak, cuma kita kena fikir sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, bagaimana orang yang lagi banyak harta dia ni lagi lama hisap dia, hitung daripada mereka yang tak banyak. Yang banyak ni lagilah tanya persatu, satu persatu, ke mana dan sebagainya, berbanding dengan mereka yang hanya memiliki sedikit daripadanya. Seterusnya, hadis yang dibawakan dalam perbahasan, perbincangan berkaitan dengan larangan mengherdik orang miskin, orang lemah, anak yatim dan sebagainya. Kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim dari A'idh bin Amr, seorang sahabat radhiyallahu anhu, bahawa Abu Sufyan bersama beberapa orang datang kepada Salman, Suhaib, Bilal. Mereka berkata, pedang-pedang Allah belum menemui leher musuh yang pasti buatnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, kamu mengucapkan ini untuk seorang pemimpin dari suku Quraisy dan pembesar mereka? Dia lalu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan perihal tersebut. Baginda bersabda, ya Abu Bakrin, la'allaka aghdabtahum, la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka. Wahai Abu Bakar, mungkin engkau telah membuat mereka marah. Apabila engkau membuat mereka marah, berarti engkau membuat marah Tuhanmu. Abu Bakar lalu mendatangi mereka dan bertanya, wahai saudara-saudaraku, apakah aku telah membuat kamu marah? Mereka menjawab, tidak. Jadi ini satu kisah yang dibawa kepada kita, yang berlaku pada satu ketika bagaimana Abu Sufyan yang disebutkan dalam kisah ini, ketika itu dia belum memeluk agama Islam lagi. Ketika ini berlaku pada zaman orang panggil umat Islam dengan bukan Islam ini telah buat perjanjian Sulhul Hudaibiyah. Orang Islam dengan bukan Islam ini pada satu ketika dahulu pada zaman Baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka telah buat perjanjian. Ketika itulah apabila berlaku pelanggaran perjanjian itu, kita lihat ada peristiwa kisah daripadanya. Semasa mereka membuat perjanjian tersebut untuk kedamaian antara kedua-dua belah pihak, antara orang Islam dan bukan Islam, maka ketika itu dia melalui kepada Salman, Suhaib dan Bilal. Kita pun tahu siapa mereka ini. Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi, Bilal Al-Habashi. Jadi ketiga-tiga mereka ni kalau lihat daripada luar semua ni, ada Salman daripada Farsi, kalau kita lihat Suhaib daripada Rom, manakala Bilal daripada Habsyah, Jadi ketiga-tiga mereka ini tergolong dalam golongan yang diistilahkan sebagai mawali, hamba-hamba lah. Asal mereka ni, maksudnya kedudukan mereka ini adalah kedudukan, kalau istilah dalam bahasa masyarakat Arab, kalau kita lihat dalam kedudukan pada ketika itulah, golongan hamba ni berada pada golongan rendah lah pada ketika itu.
Maka oleh kerana itulah apabila mereka melihat ketiga-tiga orang ini seolah-olah mereka ni menghina ketiga orang tersebut dalam pandangan yang kita kata lebih rendah lah daripada orang lain. Sehingga peristiwa tersebut dimaklumi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu wahai Abu Bakar telah membuatkan mereka ini rasa marah? Jangan sampai bertahap kita ni menghina mereka. Jangan inilah maksudnya sampai pada tahap mereka marah. Maka ketika itu Abu Bakar rasa ini dah satu kesalahan, satu perkara yang sepatutnya tidak berlaku. Maka Abu Bakar pun pergi jumpa dengan mereka, tanya, wahai saudara-saudaraku, adakah peristiwa yang berlaku tadi menyebabkan kamu marah? Mereka menjawab tidak. Jadi legalah Sayyidina Abu Bakar dengan apa yang berlaku. Tapi kalaulah benda itu benar-benar, contoh kita kata menyebabkan mereka marah dan sebagainya, apa solusinya? Apa keadaannya? Iaitu kena memohon kemaafan, kena mengakui kesilapan dan sebagainya jikanya berlaku sedemikian. Jadi ini daripada hadis ini menunjukkan kepada kita larangan daripada kita menghina, mengherdik orang yang miskin, orang yang lemah, orang yang kita kata kalau nak banding dengan level kita tak sama dan sebagainya. Jangan kita meletakkan posisi sedemikian, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat melarang perbuatan tersebut. Sehingga dalam sebuah hadis pun Rasulullah sebut, kalau mereka ini orang yang miskin, dalam miskin rupa mereka tak cantik dan sebagainya, tapi kalau mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah taala, mereka boleh jadi lebih baik daripada kamu. Jadi Rasulullah beri amaran kepada umat Islam yang lain, jangan kamu pandang kepada harta, status, keduniaan. Kenapa? Kerana kalau mereka ini lebih bertakwa, mereka ini dekat dengan Allah SWT, maka mereka lebih disayangi, mereka lebih selamat daripada kamu yang mempunyai banyak harta dan sebagainya. Jadi ini berkaitan dengan larangan mengherdik orang miskin dan juga larangan kepada orang lemah, anak yatim, pengemis. Jadi kita kena berlemah lembut dan merendahkan hati kepada mereka. Seterusnya, lafaz-lafaz yang dilarang untuk digunakan. Dibawa pula kepada kita perbahasan, perbincangan berkaitan dengan lafaz-lafaz yang dilarang untuk kita menggunakannya. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Sahl bin Hunayf dan dari Aisyah radhiyallahu anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, la yaqulanna ahadukum khabusat nafsi walakin liyaqul laqisat nafsi. Artinya, janganlah pernah seseorang dari kamu mengucapkan alangkah buruknya diriku, tetapi hendaklah mengucapkan tercelalah diriku. Jadi disebutkan di sini dalam perbahasan, perbincangan berkaitan dengan bab ni nak menunjukkan kepada kita tentang penggunaan. Ada sesuatu istilah itu, sesuatu perkataan itu kalau kita guna menunjukkan kepada buruknya, jahatnya, kejinya. Ada satu perkara yang lain, kalau kita guna perkataan yang sama, maknanya hampir sama tapi tak nampak sangat keji. Maksudnya dua perkataan yang maknanya hampir sama, akan tetapi satu perkataan itu kita nampak keji. Tak boleh sebut. Kalau sebut kita nampak buruklah, tak baiklah, tak elok. Perkataan yang lain yang kedua pula maknanya hampir sama tapi tidak menunjukkan buruk, tidak menunjukkan jahat. Maka di sini dilarang daripada kita menggunakan yang buruk, yang bawa makna tu kalau orang dengar, kalau orang pandang, kalau perhati apa yang kita sebut itu makna buruk. Kadang-kadang memang dalam masyarakat kita sendiri pun, contoh kita ada apa, kalau kita sebut seseorang tu jahil, marah dia, engkau ni jahil, contoh kita sebut kepada seorang tu jahil, memang marah dia kata, kamu ingat kamu seorang ke? Contoh kita kata dah. Tapi kalau kita sebut kamu ni tak tahu ni, dia kata okey, memang tak tahu pun, nasib baik kamu bagi tahu. Contoh dia kata dah. Kalau sebut jahil perkataan tu, maksudnya dengan satu perkataan itu kalau kita dengar memang mengundang kita rasa marah. Orang pun pandang, kenapa sebut perkataan-perkataan gini, contoh. Tapi perkataan yang kita sebut tak tahu ataupun sebagainya tu memang makna kepada sama je.
Tapi dia anggap tak apa, memang pun dia mengaku pula tu. Okey, saya memang tak tahu, nasib baik kamu bagi tahu. Kalau kita sebut perkataan jahil walaupun makna yang sama, marah, tak dengar apa lagi, dengar perkataan tu pun dah nak marah dah. Contoh, begitulah di sini yang masuk kepada hadis yang Rasulullah SAW sebut ini, kerana makna khabusat dalam bahasa Arab ni kejilah kalau sebut perkataan tu. Akan tapi kalau lakisat, dia lebih lembut. Bahasa, dari segi bahasa lah, dari segi penggunaan dalam masyarakat. Jadi Rasulullah kata gunalah yang lebih lembut, walaupun makna dia sama je, nak menunjukkan diri kita ini keji, diri kita ini buruk, diri kita ini layak mendapat kecelaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari sudut penggunaan bahasa itu berbeza, orang faham pun berbeza. Jadi orang faham maknanya lebih lembut daripada yang satu lagi. Begitu juga kami riwayatkan di dalam Sunan Abu Daud dengan sanad sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda, la yaqulanna ahadukum jashat nafsi walakin liyaqul laqisat nafsi. Jangan pernah seseorang daripada kamu mengucapkan alangkah buruknya diriku, tetapi hendaklah mengucapkan tercelanya diriku. Jadi ini juga hampir sama dengan hadis yang lepas, yang sebelum ni, yang menunjukkan kepada kita tentang penggunaan perkataan-perkataan tentu. Lagilah kalau kita kata dalam bahasa kita, bahasa Melayu, kadang-kadang makna yang kita guna itu daripada masyarakat lain apa buruk, kita guna elok je. Contoh kalau kita kata orang yang bercakap budak-budak sekarang ni, memang kita nampak bodoh, memang kita nampak tak elok, tak cantik. Contoh perkataan menggunakan contoh kalau sedap sangat, sedap gila, contoh kita dengar macam patut perkataan tu digunakan untuk yang buruk, tapi dah menjadi orang panggil sebut tu budak-budak. Kalau kita tengok remaja-remaja sekarang ni, biasa je ada sebut. Kadang-kadang perkataan yang mereka ni seolah menjadikan ia satu perkara biasa, sedangkan buruk. Banyaklah kalau kita nak sebut perkataan buruk yang keji yang diguna dalam perbualan seharian mereka. Banyak kalau kita lihat patutnya tak patutnya digunakan, tapi itulah yang digunakan. Sedangkan ada lagi yang lain yang menunjukkan lebih lembut dari sudut penggunaan, sehingga sampai kepada mencarutnya, sehingga sampai kepada macam-macam lagi lah. Kita nak sebut pun rasa macam tak sesuai nak sebut perkataan-perkataan tertentu. Kalau kita tengok pada penggunaan mereka pada hari ini dalam komunikasi, lagi-lagi lah teruk. Kenapa? Kerana banyak komunikasi mereka tu mereka guna dengan tulisan. Kalau dulu kita bercakap depan-depan, nak sebut tu rasa malu juga. Ni duduk jauh-jauh kan, dan ni seorang duduk sana, sini seorang sini, tulis je, tak berbunyi tu, tak malu tu kurang sikit. Kalau dulu kita nak sebut ataupun sebagainya, mungkin ada dalam diri tu perasaan malu. Ini tulis je. Kadang-kadang sebab itulah kita tengok dari sudut bahasa, dari segi penulisan ini sangat teruk, lagi dahsyat. Kenapa? Kerana kita tidak berhadapan dengan orang tersebut. Apa yang kita nak sebutkan, kita luah je, kita sebutkan je. Kenapa? Kerana perasaan malu kita itu kurang sedikit berbanding dengan kita berhadapan. Macam-macam lah kalau kita tengok orang tu, kalau dalam penulisan berbalah tu teruk, apabila jumpa nampak lembut pula depan-depan. Kerana kita lain berdepan ni, sebab itulah orang kata saya kalau dengan dia nak jumpa berdepan-depan. Kalau tidak, dia akan jadi begitulah, melarat kepada perkara-perkara yang tak baik, yang tak elok. Maka ulama mengatakan erti kata lakisat dan jasyat adalah tercela. Mereka juga mengatakan dilarangnya menggunakan lafaz khabusat disebabkan konteks katanya yang terkesan buruk. Jadi disebutkan di sini kenapa satu perkataan itu dilarang. Contoh khabusat dilarang, jasyat dilarang, kerana konteks katanya yang terkesan buruk. Maksudnya sebut je perkataan itu nampak buruk sangat, nampak dahsyat, nampak kita kata maknanya memang menuju kepada kejahatan, kehinaan, keburukan dan sebagainya. Tapi kalau guna makna lakisat, dia lebih lembut, lebih lunak kalau istilah kita, lebih baik dari sudut bahasa, dari sudut sebutan dan pemahaman daripadanya. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi mengatakan lakisat dan khabusat maknanya sama. Kalau diukur dari sudut maknanya sama je, dia kata. Namun lafaz khabusat tidak disukai. Akan tetapi lafaz itu berbeza. Lafaz khabusat tidak disukai kerana konteks katanya yang terkesan buruk.
sementara beliau selalu mengajar adab untuk menggunakan perkataan yang baik serta meninggalkan perkataan yang buruk. Jadi kerana makna khabusat itu lagi teruk, lagi dahsyat dari sudut maknanya, dari sudut ungkapannya, ucapannya dan sebagainya. Maka kerana itulah dilarang daripada kita menggunakannya. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulunal karam innamal karm qalbul mu'min. Artinya mereka menyebutnya anggur dengan nama karm, padahal karm bererti hati seorang mukmin. Jadi ini juga berkenaan dengan lafaz juga. Apabila kita sebut dengan lafaz al-karm, bukan kurma ni dah, al-karm nampak macam kurma dah. Al-karm di sini mereka merujuk kepada anggur, buah anggur dan sebagainya. Akan tetapi makna ini lebih menjurus kepada hati manusia. Jadi hati seorang mukmin. Maka oleh kerana itu dia kata dari sudut bahasa kita kena guna bahasa yang betul lah, bahasa yang indah, bahasa yang kita kata elok, kerana setiap daripada tempat itu ada budi bahasanya, penggunaan setempat dan sebagainya. Memang kita akan lihat bahasanya lembutnya begini, kerasnya begini. Kita pun ada dalam masyarakat kita pun dah senaraikan bahasa-bahasa yang lebih kerasnya macam ni, bahasa yang lebih lembutnya begini. Dari sudut maknanya sama je, tapi dari sudut penggunaannya menunjukkan yang ni lebih lembut, yang ni lebih keras dan sebagainya. Bagi juga sesuatu istilah itu kita kena gunakan dengan betul dan tepat. Kerana kalau istilah itu menunjukkan kepada makna tertentu, jangan pula kita menggunakannya untuk makna yang lain. Sebagaimana disebutkan di sinilah al-karm, mereka menggunakan kepada buah anggur. Tak boleh. Kerana apa? Kerana ia menunjukkan kepada hati orang mukmin, hati orang yang baik dan hati orang yang soleh. Bagi juga dalam riwayat Muslim disebutkan, la tasammu al-inaba al-karm fa innal karma al-muslimu. Artinya, janganlah kamu menyebut anggur dengan sebutan al-karm, kerana al-karm itu adalah seorang muslim. Jadi ini hampir sama dengan hadis yang sebelumnya yang menunjukkan kepada penggunaan istilah tertentu. Begitu juga dalam riwayat yang lain disebutkan fa innal karma qalbul mu'min. Artinya kerana karm itu bererti hati seorang mukmin. Jadi kena guna istilah yang betul, istilah yang tepat. Kalau kita pada hari ini di mana kita nak rujuk istilah-istilah yang tepat ini, kita ada Dewan Bahasa Istilah kamu, ataupun penggunaan dalam masyarakat kita, penggunaan di sini oleh orang tua dahulu dia kata maknanya begini-begini, maka kita boleh guna. Jangan kita salah ertikan, salah penggunaan dan sebagainya, kerana mungkin dia akan disalah fahami ataupun membawa makna yang lain. Yang baik kita pandang buruk, yang buruk kita akan pandang baik jika salah penggunaannya. Kami riwayatkan juga di dalam Sahih Muslim dari Wa'il bin Hijr radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, la taqulul karm walakin qulul inab wal habalah. Artinya janganlah kamu menamakan anggur dengan sebutan karm, tetapi namakanlah dengan sebutan inab atau habalah. Menurut saya, al-habalah dengan huruf ha dan ba fathah, atau boleh juga dengan huruf ba sukun. Al-Jauhari dan selainnya mengatakan yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah larangan menamakan anggur dengan sebutan karm. Kaum jahiliyah memang menamakan karm. Nama ini masih digunakan oleh sebahagian orang. Nabi SAW melarang penggunaan nama tersebut. Imam Al-Khattabi dan para ulama yang lain mengatakan Nabi SAW khawatir indahnya nama tersebut akan mengundang mereka untuk minum khamar yang diambil dari sari anggur lalu dikemas dengan nama tersebut. Jadi kerana apa? Kerana diimbangi
Kalau kita lihat pada hari ini pun isu arak, isu sebagainya. Jadi dibimbangi juga disebutkan di sini daripada arak, daripada kurma, daripada inap, anggur itu dijadikan dengan arak. Daripada tu kemudian apabila kita namakan arak itu dengan al-kar, hati orang mukmin, jadi seolah-olah mereka memandang tak cantik lah, tak elok lah, tak baik. Pada hari ini pun mungkin ada kaitan dengan apa yang berlaku lah. Contoh kita namakan arak dengan nama-nama yang nampak macam Islamik contoh lah. Contoh kita tengok tu timah ke apa macam-macam lah kita tengok pada hari ini. Yang berlaku maksudnya ia boleh mengundang pandangan yang buruk lah kepada sesuatu tu, ataupun mengundang daripada nampak elok. Nampak cantik ni tak, nama cantik ni mungkin benda tu cantik juga dan sebagainya. Jadi sedangkan benda tersebut adalah dilarang. Jadi sebab punca dilarang ini beginilah. Macam juga Rasulullah SAW dia larang nama-nama tertentu. Ada nama-nama tertentu yang nampak baik, tapi Rasulullah kata baik tu kan nama lain. Bagaimana barakah. Contoh barakah, kita nampak berkat. Kenapa larangan tersebut? Kerana contoh ada orang tanya pergi rumah, barakah ada? Oh, barakah tak ada. Jadi seolah-olah kita mengata barakah ni tak ada. Contoh makna dia fikir lain tu. Contoh kenapa tak boleh? Kerana seolah kita kata barakah ni tak ada. Sedangkan barakah ni kita nak keberkatan tu. Jadi maksudnya daripada sini juga dimaksud kenapa larangan itu kerana takut disalah faham, disalah artikan. Sedangkan benda tu buruk tapi kita guna untuk yang baik. Jadi bahayalah generasi-generasi kita dah memahami sebaliknya. Begitu jugalah dengan penggunaan-penggunaan tertentu, penggunaan yang menunjukkan kalau dia buruk, kita gunalah dengan nama yang buruk sesuai dengan apa yang ingin kita fahami daripadanya. Kalaulah sesuatu perkara itu baik, maka kita gunalah dengan nama yang baik sesuai dengan apa yang patut kita fahami daripada kebaikannya. Jadi ini larangan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ar-rajul halakan nas fa huwa ahlakuhum." Artinya, apabila seseorang mengatakan umat manusia telah celaka, maka dialah yang paling celaka. Ini juga larangan kepada kita supaya kita tidak mencelakakan orang lain. Kita tidak seolah-olah kita menuduh seorang itu masuk neraka lah ataupun sebagainya dengan mudah kita melontarkan perkara tersebut. Ia satu perkara yang dilarang kerana urusan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita sengaja-sengaja ini geng-geng ahli neraka ni contoh kita sebut, ataupun geng-geng tak boleh. Itu larangan. Kerana apa? Dalam hadis ini, idza qala ar-rajul halakan nas, apabila seorang itu mengatakan umat manusia telah celaka, maka dialah yang paling celaka. Jadi kalau kita sebut sifat-sifat lain, kalau kita sebut orang tu, contoh kalau sifat-sifat begini, contoh dalam Quran dia sebut sifat, inilah sifat-sifat ahli neraka. Itu tak ada masalah kita sebut sifat. Kalau siapa yang bersifat dengan sifat tersebut, maka layaklah dia. Tapi dilarangkan di sini kita sebut kepada orang tu. Walaupun dia bersifat dengan sifat tentu, tetap kita dilarang. Jangan pula kita sewenang-wenangnya tuduh dan sebagainya, kecualilah yang jelas. Kalau orang kafir sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, contohnya Abu Jahal, disebut jelas. Contoh dia Fir'aun, Allah Ta'ala sebut secara jelas. Orang kafir sendiri pun tak boleh kita lontarkan dengan perkara tersebut. Tapi kalau kita sebutkan sifat-sifat, orang yang syirik ni begini-begini, orang yang buat begini-begini, hukum dia begini-begini, okey, tak ada masalah. Sebagai peringatan, sebagai pengajaran, sebagai untuk kita menjauhi daripadanya. Tapi jangan kita menuduh orang tertentu, orang begitu begini, dia ni geng ni, contoh dia ni begini-begini dan sebagainya. Dilarang sebagaimana yang terdapat dalam hadis ini. Menurut saya lafaz ahlakuhum diriwayatkan dengan huruf kaf, dhammah dan fathah. Namun yang masyhur adalah dengan harakah dhammah. Ia disokong oleh riwayat lain yang kami riwayatkan di dalam kitab Hilyatul Awliya dalam biografi Sufyan Ats-Tsauri dengan lafaz fahuwa min ahlakihim, maka dialah yang paling celaka.
Jadi dalam hadis jelas, kalau sesiapa mencelakakan orang, sedangkan dialah sepatutnya yang paling celaka. Macam istilah kita, kalau kita jangan meludah ke atas lah, nanti kena menimpa diri kita sendiri. Begitulah kalau kita menuduh seorang itu dengan tuduhan-tuduhan yang tidak betul lah, yang tidak tepat, tidak itu dan sebagainya, maka ia dilarang. Imam Al-Hafiz Abu Badillah Al-Humaidi dalam kitab Al-Jam'u Baina As-Sahihaini mengatakan, pada riwayat pertama, sebahagian perawi mengatakan, saya tidak tahu apakah dengan rafa' dhammah atau dengan nasab fathah. Al-Humaidi mengatakan, yang lebih masyhur adalah dengan rafa' dhammah, yang artinya paling celaka di antara mereka semua. Apabila dia katakan untuk merendahkan dan menghina mereka, serta berbangga diri dan menganggap diri lebih baik dari mereka, dia tidak mengetahui rahsia Allah terhadap makhluk-makhluknya. Sebagian ulama kami juga berpendapat seperti pendapat Al-Humaidi. Jadi jangan kita buat sedemikian. Kenapa? Kerana dia boleh mengundang kita anggap diri kita ni elok, diri kita ni baik. Kita anggap kita je baik, kita je elok, kita je yang okey dan sebagainya. Maka daripada situlah dia kata dilarang daripada kita buat perkara tersebut, kerana ia boleh mengendam sebagaimana kita akan jadi, kalau istilah sifat dia ni, kita jadi takabur. Kerana takabur ni memang susah, memang sukar untuk kita rawat, untuk kita ubati dan sebagainya. Dan kalau kita lihat kenapa syaitan sendiri dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hari kiamat, kerana salah satu daripadanya sifat takabur, bangga diri. Kerana dia anggap orang lain rendah daripadanya, sebab dia telah memburuk-burukkan orang lain dan sebagainya, sehingga dia telah membuat perbandingan bahawa dia ni khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Buat perbandingan, aku dijadikan daripada api sedangkan dia dijadikan daripada tanah. Macam-macam lagi lah. Kalau kita dah sampai pada tahap sedemikian, kenapa? Kerana salah satu daripada sebab kenapa dilarang itu, kerana kita akan menganggap diri kita ni lebih, kita bangga diri, kita akan jadi takabur, kita akan jadi itu ini dan sebagainya. Kita anggap orang ni semuanya tak baik, tak elok dan sebagainya. Jadi itu yang dilarang daripada perbuatan kita menuduh dengan tuduhan sedemikian. Al-Khattabi mengatakan, terus menerus menghina manusia dan menyebut tentang segala keburukan mereka dengan menyatakan manusia sekarang telah rosak dan mereka pasti celaka, atau yang semisalnya. Kita pun ada sebut dalam WhatsApp pasti celaka. Pasti itu seolah-olah kita mengatakan bahawa tak ada yang sebalik daripadanya. Mungkin mereka bertaubat, mungkin mereka kembali, mungkin itu ini dan sebagainya. Tapi ini yang dimaksudkan. Atau yang semisalnya, apabila dia melakukan hal itu, maka dialah orang yang paling celaka, iaitu keadaannya jauh lebih buruk lantaran dosa yang disebabkan oleh penghinaannya dan tuduhan kepada semua manusia. Kemudian kemungkinan besar hal itu menjadikannya boleh berbangga diri dan sombong bahawa dia lebih baik dari semua orang. Oleh yang demikian, dialah yang paling celaka. Inilah perkataan Al-Khattabi dari apa yang kami riwayatkan darinya dalam kitab Ma'alimus Sunan. Jadi ini antara perkara yang disebutkan di sini yang sempat kita bincang. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, perbahasan perbincangan yang seterusnya. Jadi secara keseluruhan, secara kesimpulan daripada apa yang kita bincang pada malam ni, kita yang pertama, kita dilarang daripada kita mengeluarkan kata-kata hinaan, kata-kata kejian, kata-kata makian, kata-kata yang tak elok kepada orang miskin, orang lemah, anak yatim, pengemis dan seumpama dengannya. Jadi kita berkata-katalah dengan kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang baik, yang mana boleh memberikan mereka kerendahan hati kepada mereka. Dan yang kedua, kita bincang juga berkenaan dengan lafaz-lafaz sentuh yang tak elok kita gunakan. Sedangkan maknanya hampir sama dengan lafaz yang kedua yang kita gunakan, tapi ia lebih lembut, ia lebih lunak dan sebagainya. Maka gunakanlah perkataan-perkataan yang lebih lembut,
Jangan sama sekali kita menggunakan perkataan-perkataan kesat, perkataan keji, perkataan yang memang perkataan itu tak bawa makna lain dah. Contoh kita kata ada dua perkataan, satu perkataan bawa makna yang satu je, satu lagi perkataan dia ada dua makna, maka kita gunalah yang kedua itu yang lebih lembut, kerana mungkin dia boleh bawa kepada makna yang lain daripada apa yang diinginkan, yang boleh difahami. Dan yang ketiga yang boleh kita simpulkan, ada satu perkataan-perkataan tertentu yang kita gunakan dia boleh menyebabkan kita salah pandang. Jadi kita gunalah dengan sebaik-baiknya, sebagaimana contoh yang dibuat di sini, al-karam kita gunakan untuk anggur. Jadi tidak boleh, kerana satu menunjukkan kepada baik, satu lagi mungkin dia boleh menunjukkan kepada buruk, maka ia boleh menyebabkan persepsi yang salah, yang silap, dan ia juga termasuk dalam perkara yang perlu kita ambil perhatian. Jadi sekadar itu, aqulu qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.